tengok atuk tengah makan. Atuk tengah makan pandang. Bila dia lalu pergi ambil air. Atuk tengah makan. Dia makan tapi bersepah-sepah. Lepas tu dia cakap dalam hati. Kuatnya atuk aku ni berjalan. Pagi tak berjalan langsung. Kenapa malam makan banyak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita dalam Seismik Seram jam 12. Aisyah, ramai yang minta kita buat seismik seram, seismik seram. Hot selling item di mana? Hari ni kita bawa dua tetamu khas kita untuk kongsikan kisah-kisah seram saka keturunan. Dan di sini kita bawa Kak Fiza. Hai, Kak Fiza daripada Al-Ustaz. Jauh datang sini daripada Al-Ustaz. Mewakili tim Poseidon Paranormal. Tengok dari Kedah kita duk mai ambil sini. Kita nak bawa khas untuk malam jauh ni dah mai. seram. Bukan tu je tak, kita ada sebelah kanan saya ni ada Amir Effendi. Assalamualaikum, saya Muhammad Amir Effendi daripada Negeri Sembilan. Datang dari Negeri Sembilan ke? Ya, Negeri Sembilan. Dari jauh kita bawa daripada selatan menuju ke utara. Untuk seismik seram kali ni. So nampak semua pun masing-masing dah ada story kisah-kisah yang kita nak share malam ni. So jom kita mulakan kisah seram saka keturunan dalam Seismik Seram jam 12. Kisah yang pertama ni tajuk dia Saka Buaya. Daripada Liz kisah ni. Okay. Kisahnya berbunyi, Assalamualaikum. Hai, nama saya Liz. Kisah ini berlaku semasa saya menuntut di sebuah IPTA pada tahun 2008. Saya menginap sebilik dengan G. G ni seorang gadis yang berasal dari Naning. Adalah satu hari itu, masing-masing malas nak keluar. So lepak je lah dalam bilik kan masing-masing. G ada tanya saya, kau ada kawan ke? Masa dia tanya tu, saya tengok dia. Lepas tu saya balas, aku memang ada ramai kawan. Kau yang mana satu? Sajalah buat-buat tak tahu kan. Lepas tu dia boleh senyum. Alah kau, macam tak faham je, kawan yang mana kan? Kemudian Ji sambung lagi. Aku pun ada juga. Tapi aku ada cerita dekat kau seorang je lah tau. Sudah. Dah serang sejuk dah dia buatnya bila dia cakap macam tu. Saya diam je lah. Lepas tu dia sambung cerita kat keluarga ni. Dia kata dia ada dua jenis saka. Saka buaya dengan saka harimau. Saka buaya? Tapi yang ada dekat Ji sekarang ni saka buaya. Saka buaya. Time dengar saka buaya. First time juga dengar. Kan? Okay. Terdiam jugalah saya masa tu. Tak tahu nak seronok ke nak minta lari, minta tukar bilik dengan pengurusan ke. So masa tu reda je lah. Ji pun sambung cerita dia yang setiap kali bulan mengambang, family dia akan jamu saka tu dengan menghanyutkan jamuan dalam upih pinang menghala ke pulau besar. Lepas tu akan ada jelmaan macam buaya berenang dekat upih tu dan faham jamuan tu. Habis dia cerita, Ji sempat cakap kalau ada apa-apa yang pelik jadi kat dia, dia suruh ambil minyak ni dan siram dekat dia. Garu kepala lah lepas dia cerita macam tu kan. Macam like, minyak apa pula kau bagi kat aku ni? Sampailah satu hari tu, Ji beritahu saya dia nak pergi dekat bilik kawan dia tu untuk study. Dalam pukul 2 pagi macam tu, kawan Ji call. Saya dengan mama yang angkat lah. Macam nak marah jugalah sebab kacau tengah tidur kan. Bila kawan Ji sebut, Liz tolong aku Liz. Ji tengah merangkak dalam bilik aku ni. Terus telik mata saya. Saya suruh dia bertenang dan baca ayat kursi. Tak, saya macam automatic recall apa yang Ji pernah pesan dekat saya. Saya terus ambil minyak yang Ji pesan tu dan terus pergi ke bilik kawan Ji. And guess what, apa yang saya nampak masa dia buka pintu kawan Ji tu? Saya nampak Ji tengah merangkak sambil pandang saya. Cara merangkak tu macam serupa macam buaya. Kalau korang boleh bayangkan buaya merangkak tu. Sambil dia pandang kawan dia lah. Ji, cara merangkak tu betul-betul lah. Dia memang merangkak betul-betul depan dia. Rambut dia kusut masai. Lepas tu dia siap boleh sengih lagi masa tengok saya. Liz datang pun kau. Kawan dia yang lain sudah lari lah atas katil sebab takut. Saya pun cakap dengan Ji, kenapa kau macam ni? Kesian kawan-kawan kau tu. Terus masa tu juga si tuang minyak tu satu badan dia. Lepas tu Ji terus rebah untuk sedarkan dia. Saya pun suruh kawan-kawan Ji tolong sekali angkat letak Ji atas katil. Esoknya tu, bila saya balik dari kelas, saya tengok Ji tengah tidur atas katil dia. Saya sentuhlah dahi dia. Rasa panas lah, demam kot agaknya Ji ni. Ji pun cakap yang dia nak balik kampung malam sekarang sebab keluarga dia suruh balik.
Yelah sebab apa dah jadi malam tadi. Dan lepas dia graduate, after all the kisah, lepas dia graduate, saya tak jumpa dah dengan dia. Masing-masing sibuk dengan kehidupan masing-masing. Sampailah saya tertengok channel YouTube yang menceritakan buaya yang dikatakan penunggu di Jabatan Pulau Pinang. Saya terfikir, ini ke buaya yang diceritakan pada saya malam tu? Oh, saka buaya tu. Saka buaya tu. Macam Aisyah lah. Ada ke kisah yang kita nak kongsi malam ni? Aisyah pernah dengar cerita lah. Ni kakak Aisyah cerita. Dia kata saka pelaris. Macam like orang kedai selalu pakai lah. Dia macam dia ustaz lah. Ustaz yang macam pengamal agama yang kuat lah kan. Setiap kali dia pergi kedai makan, dia akan bacalah apa benda sebelum dia makan dulu. Yang macam nampak kedai tu macam laris lah. Semacam laris kan. Dia memang tak tertarik. Tak tertarik, setahun tertarik. And then dia baca, itu bismillahirrahmanirrahim semua. Dia nampak tak air tu macam bukan air tertarik lah. And then dia nampak ada kat cashier, ada benda pandang dia yang macam like, aku tahu kau nampak aku. Dia macam tu tau. Dia macam like, Dia tenung daripada dia kaunter macam, tu. I know you can see me. Kau sabar jap. So ustaz tu baca-baca untuk pelindung diri dia. And then if not mistaken, gelas tu pecah kot. Sebab dia dah baca ayat-ayat yang dia baca tu. Dan ustaz tu pun beredar lah. Dia beredar daripada kedai tu. Benda tikut dia. Benda tikut dia. So ustaz tu rasa, kata, kau jangan ikut aku. Kau kalau nak duduk kedai ni, kau duduk di kedai ni. Kau pergi balik tempat kau balik. Sebab dia dah tahu ustaz tu nampak dia nak follow ustaz tu pula lah. So bila ustaz tu dah warning secara baik, kau balik tempat asal kau, dia balik-baliklah ke kedai tu balik. Itulah cerita dia. Dia ni sebenarnya tak ada pun yang menamakan saka, hantu raya, pocong, toyol. Tu nama kita saja yang bagi. Dia dalam Quran tak ada pun. Tak ada pun ni Pontianak. Ada sebut, tak ada sebut kan? Ada sebut saka, tak ada sebut kan? Dia tetap jin, iblis, syaitan. Cuma yang menamakan ni kita yang menamakan kan. Kisah seterusnya, Sanggul Pusaka daripada Encik Seram Blogspot. Cerita ni berlaku masa aku tengah cuti semester. Time tu aku dengan family aku balik kampung arwah nenek dengan atuk dekat Skudai, Johor. Lama tak balik kampung jumpa diorang. Jadi ada satu malam tu, aku duk leka lah main phone kat ruang tamu. Family lain semua tidur dah. So memang aku seorang je masa kat situ. Time tu aku duk fokus lah main game kat phone. Tak macam mana, aku macam perasan ada kelibat lalu depan aku. Tersentak kejap lah dari game tu kan. Terus sejuk tengkuk aku masa tu. Kalau korang nak tahu, kat rumah atuk aku ni ada satu bilik khas tahu untuk arwah nenek aku berhias. And masa tu juga, aku dengarlah macam bunyi kerusi bergerak dari arah bilik tu. Kaki ringan je nak pergi jenguk bilik kot ada siapa. Sekali sampai tu, tengoklah nenek aku tengah duk sikat rambut dia. Tapi aku pelik gak, rasanya semua orang dah lama masuk tidur. Dan kenapa pula arwah nenek aku ni sikat rambut malam-malam buta ni? Allah. Lepas tu, dia macam tahu aku tengah tengok dia, terus cakap, Min, tidurlah, lewat dah ni. Aku pun, alamak, dah ni kita cakap gitu memang kita pun cepat-cepatlah gerak kan. Takut kena marah, tapi aku still rasa tak sedap hati. So aku try check balik tengok arwah nenek aku. Weh, diorang elok tengah tidur dalam bilik. Berderau weh darah aku time tu. Memang pakat lari masuk bilik cepat-cepat. Pagi esok tu aku tanyalah arwah nenek aku, ada ke malam tadi nenek keluar bilik. Lepas tu arwah nenek cakap tak ada. Kenapanya? Lagilah muka aku kerut. Tapi arwah nenek ada tanya aku, kenapa? Kamu nampak apa malam tadi? Macam nenek ke? Aku lagi jam arwah nenek cakap macam tu. Lepas tu arwah nenek sambung cakap mungkin kamu terserempak benda yang jaga keluarga kita orang selama ni. Padahallah selama ni arwah nenek punya tenaga tu kalah macam orang muda. Sikit pun tak pernah sakit ke letih kalau buat kerja rumah. Lagi satu, arwah nenek aku ni satu sanggul. Dia suka pakai, katanya sanggul ni warisan dari nenek moyang dia dulu. Masa arwah nenek nak pergi dulu, macam-macam benda pelik berlaku kat rumah ni. Kadang tu dengar suara perempuan menangislah, mengilailah. Dan pakcik aku pernah nampak ada kelibat macam nenek aku, tapi rambut mengurai dengan mata merah menyala. Ada saudara aku yang kena sampuk lah, sampai demam pun ada sebab ternampak lembaga itu. Kisah dari Encik Seram Blogspot. Dia kata saka sanggul. Maksudnya sanggul mungkin tempat rumah dia ke ataupun penginapan. sanggul tu ke
Saka kepada penyanggul tu lah. Benda sanggul tu lah siapa yang kan. pasang penyanggul tu. Tinggalan nenek moyang dia. Tinggalan nenek moyang So dia. tetap warisan kan. Tetap warisan. Lebih kurang macam tu lah. Saka memang more kepada warisan. Pernah dengar ada orang yang dah meninggal tapi orang kampung nampak dia ada kat rumah tu. Contohlah kita katakan. Korin ke bukan? Tak lah. Bukan jin Bukan korin dia. korin tu memang saka lah. Selalunya lah kalau orang yang ada saka ni sama ada dia tahu diri dia bersaka atau tak bersaka. Contoh selalunya warga Mas lah kan. Dia dah meninggal. Tapi bila dia meninggal orang kampung tetap nampak dia tengah sidai baju ke, tengah memasak ke apa ke. Itu bukan dia. Kisah di Negeri Sembilan, nama kawasan tu LB Johnson, kawasan kampung lah. Okey, atuk tiri saya ni dia imam tau. Dia imam dan memang amalan-amalan semua baik, apa semua. Dia kira macam memang baca Quran selalu apa semua. Tapi satu masa tu dia totally change 360 darjah. Tak tahu dia terima saka ke ataupun benda tu datang sendiri ke. Bila tanya nenek, dia macam tak tahu. Kadang mungkin atuk dia buat tindakan tanpa bagi tahu nenek ke apa kan. Okey, lepas tu bila dia berubah, dia jadi macam lemah longlai dalam masa 10 tahun. Dia duduk atas katil, baring, tak nak makan pada siang hari. Pada siang hari dia tak nak makan apa semua. Ini bila saya cerita siapa sepupu saya yang menjagalah. Bila dia jaga, kena angkat, kena bawa, kena pergi makan bila Siang lah ni. siang. Bila siang dia dengar dulu. Saya cerita kena suspense sikit. Okey, kita sebab saya dengar cerita daripada sepupu tu, memang dia macam tu lah dia punya bila dengar sebab saya sekali ada kat rumah tu tapi saya tak mengalaminya. Ada juga yang alami sikit-sikit tapi ni sepupu cakap sebab bila balik rumah tu dia cerita atuk siang dia memang tak kuat. Memang lemah. Dia lemah. Makan tak nak langsung. Memang terbaring je Baring, lemah, kena angkat, kena dukung dia jadi macam ni. 10 tahun. Okey, lepas tu ini bila sepupu ada kat rumah yang jaga tu lah dia cerita bila malam dia ada tongkat, bunyi tongkat dia datang. Dia tengah malam. Dia okey atuk dia duduk ruang tamu. Katil dekat situ. Okey. So ada macam bila sepupu balik duduk ruang tamu juga. Tapi belah sana. Bila belah sana dia macam yang dah biasa dengar dia dah macam tak kisah dah lali. Tapi bila dengar atuk jalan ke dapur. Dia pergi dapur. Boleh berjalan ni malam-malam. Dengan tongkat empat kaki tu dia pergi dapur. Lepas tu sepupu nak pergi bilik air. Bila pergi air tempat makan kat bilik air. So dia dengar macam bunyi bising-bising dia tak tahulah atuk. Tapi bila dia macam buka lampu nak pergi bilik air kat belah sana, dia tengok atuk tengah makan. Atuk tengah makan pandang. Bila dia lalu pergi bilik air. Atuk tengah makan. Dia makan tapi bersepah-sepah. Lepas tu dia cakap dalam hati, kuatnya atuk aku ni berjalan, pagi tak berjalan langsung. Kenapa malam makan banyak? Sebab nenek memang tahu atuk macam tu. So nenek memang siapkan makanan atas meja. Memang siapkan. Memang siapkan makanan atas meja. Lepas tu makan memang kalau pagi esok tu bersepah-sepah. Bersepah-sepah gitu. Boleh semua. Lepas tu bila sepupu saya macam pandang macam tu, dia pandang lepas tu atuk dia macam tu lah dia punya sepupunya reaksi kan. Atuk tu dia dah pergi balik air tu dia pergi balik lah. Lepas tu bila atuk dah pergi ke depan, dah habis makan apa semua, tengahlah berjalan macam boleh pula berjalan. Boleh nak kau berjalan. Kenapa siang kau lembik? Kau tak bertenaga langsung. Macam lemah longlai. Tapi siang bila malam dia jadi kuat. Jadi kuat makan nak tu nak ni nak. Jadi bila malam pula dia akan berinteraksi dengan orang tak tahu siapa. Macam kat pintu terpanggil, masuklah. Lepas tu dia bercakap seorang-seorang. Nenek bangun tidur. Lepas tu dia macam ada nampak kelibat yang keluar daripada dapur. Dia keluar daripada tepi celah pintu. Macam ni je setengah badan. Lepas tu nenek datang. Nenek macam tergamam. So benda tu dia cakap ni nada sepupu lah. Kita tak tahu nada dia macam mana. Tapi seolah-olah dia cakap aku mau jadi kau punya. Dia nak jadi apa?
belaan, benda belaan. So dia nak, kau jadi tuan aku, kau jadi tuan aku. Nenek cakap, aku tak nak, aku tak ingin, aku tak nak. Nenek bagi nenek dulu. Tapi nenek tak ada lah. Tapi dia datang macam tu. Lepas tu sepupu cakap, dia macam terus hilang, macam perlahan-perlahan, terus hilang. Mungkin nenek ada baca something, tapi nenek memang tolak. Dia kata, aku takkan ambil kau jadi aku punya hewan belaan ke apa, benda belaan ke apa, aku takkan ambil. So itulah nenek berlaku. Tapi atuk itu macam hari-hari benda yang sama. Itu je yang sama sampai dia meninggal tahun lepas. Tahun lepas dia meninggal. Cara dia meninggal pula lain sikit. Okey. Bincang dengan anak-anak atuk semua kata benda saka ni ada dalam tu. Dan dia telah, ini dia orang punya cerita lah, saya macam nak kata logik ke tak logik ke, ini yang berlaku. Bila atuk-atuk anak-anak atuk semua berkumpul, kata kita akan buat satu kira macam yang paling kuat lah. Sebab sebelum ni pernah buat. Pernah buat sana, pernah buat sini, semua macam tak berkesan. Macam Masih sebab ada 10 lagi. tahun dah. Allah. Benda tu macam okeylah, tak apalah, biar kira macam dah ubat macam tu juga. Tapi ni dia kata yang paling kuat punya ilmu lah, saya pun tak pasti. Yang paling kuat dia kata kalau macam kita berubat, atuk dah tak ada. Atuk akan tak ada. Sebab benda tu, saka tu dia dah ambil alih. Kira roh dah tak ada. Ni yang apa tu cerita lah, yang pakar perubat tu cerita. Roh dah tak ada. Tapi digantikan dengan mungkin benda saka tu dan jasad je, jasad atuk. Itu yang memang berlaku. So bila ada semua macam setuju, lepas bukan ritual dia dipanggil, macam lepas perubatan ke apa semua, yang cara Islam ke apa saya tak pasti. Sebab saya tak ada. Lepas tu kira macam beberapa hari lepas peralatan ini tu. Tu. Jadi Kak Bisa nak sharing sikit lah kan. Kalau ada individu yang nak tahu diri dia ni ada terima saliran saka ataupun tak, dia mesti ada benda-benda ni. Okey. Pertama, dia akan ada lebam dekat badan dia. Lebam yang tak kekal. Dia sekejap lebam kat sini, sekejap lebam kat sini, hilang kat sini, akan lebam. Cuba balik check dengan kita punya family, balik check dengan kita punya mak, balik check dengan kita punya. Lepas tu dia akan dengar orang bagi salam ataupun panggil nama tapi tak ada orang. Selalu dengar. Allah, risau ya. Lepas tu dia punya gerak hati dia kuat. Sesuatu benda nak berlaku, dia dah boleh rasa, ya tiba-tiba aku akan tak sedap hati. Nanti tiba-tiba ada orang bagi tahu, kata saudara meninggal ke apa ke kan. Lepas tu bila dia berkawan dengan orang, dia tak pandai tau, dia tak ada ilmu tau. Tapi hati dia boleh detect hati kawan dia. Insting dia kuat. Dia ni macam aku rasa something je lah dia ni. Dia ni macam dengan ada niat tak elok lah kat aku. Allah. Dia kalau dia ada 4 ataupun 3 daripada benda tu, dia dah memiliki lebih daripada 50%. Sebab mana-mana beribu orang yang Kak bisa jumpa daripada start kami join benda ni, start kami buat benda ni. Memang tanya siapa pun dia akan memiliki simptom-simptom ni. Okey, macam Tidak Cerita Amir tadi, atuk. Okey, yang cerita Izzah nak baca ni ceritanya daripada Iqbal. Okey, saka nenek. Ni nenek dia yang ada saka ni. Okey. Hai, Assalamualaikum. Saya teringin nak berkongsi cerita ringkas tentang saka yang nenek aku bela masa dia muda dulu. Dan untuk pengetahuan semua, dah 8 tahun nenek aku meninggal. Nenek aku ni maknya ayah aku. Sebab dan penyebab nenek aku ni bela benda ni kurang pasti. Tapi mak aku cakap sebab nak suruh laki dia dengar cakap dia. Sebab tu dia ada bela saka ni. Macam mana dia makan, puja ke semua aku tak tahu. Sebab masa aku sekolah rendah, nenek aku dah buang saka ni. Dia dah taubat. Masa tu dia pun sakit, dah tak boleh berjalan. Tapi dia selalu lawat rumah abang aku yang sulung. Abang aku pernah cerita lah, adalah satu pagi tu, dalam pukul 3 pagi macam tu, dia bangun nak pergi kencing. Tapi dia ternampak nenek aku tengah duduk dekat ruang tamu tu dengan rambut putih panjang menggebang. Dia duduk dekat depan TV. Abang aku pun dah nampak memang tak jadilah nak kencing, terus masuk bilik tidur. Lepas tu ada jugalah satu kali tu berdiri depan cermin dekat dapur rumah abang aku sampai abang aku kecup perut dah
Setiap kali nampak je macam nak malam nak bangun kencing, terus tak jadi. Lagi-lagi pula abang aku ni memang penakut. Tapi benda tu usik macam tu je lah. Mak aku cakap, biasalah dia nak tengok cucu dia. Aku pernah lah tanya dekat mak aku, bukan nenek dah buang ke saka ni? Mak aku cakap, dah, tapi tak tahulah macam mana benda tu ada lagi. Benda ni tak pernah kacau aku sampailah 3 hari sebelum nenek aku meninggal. Masa tu mak ayah aku tak ada, aku tinggal dengan kakak aku je dekat rumah. Tapi masa kita orang tinggal berdua tu, rumah tak semena-mena ada bau macam kapur barus. Lepas tu dengan bau asap. Dan aku pun bagilah tahu mak aku. Mak aku cakap buat tak tahu je sebab dia tak nak kecikkan hati ayah aku lah. Adalah satu malam tu, nenek aku ni datang melawat aku masa aku tengah tidur. Aku tak tahu nak terang macam mana, tapi masa malam tu aku tidur macam biasa je. Tapi dalam tidur tu aku macam tersedar ada orang perhatikan aku dari hujung kaki aku. Aku pun automatik lah nampak benda tu, aku terus bangun. Sebab aku perasan memang masa yang aku nampak tu nenek aku tengah duduk depan kaki kita tu, dia duduk, dia main rambut dia. Dia tenung. Aku sebabkan aku takut, apa lagi dengan blur-blur aku terus lari masuk bilik kakak aku. Esoknya aku ceritalah dekat mak aku. Lepas tu mak aku selamba je cakap dia nak tengok cucu dia. Lepas tu dalam 3 hari tu nenek aku dah nazak. Tapi dia punya selera makan mengalahkan orang ke buluh. Ni macam Kak Fiza cakap tadi. Ayam seekor pun dia boleh habis seorang. Ayah aku macam dah tak tahu nak buat apa. Dia pun bincanglah dengan adik-beradik dia. Diorang pakat cari orang untuk buang saka nenek aku ni. Walaupun nenek aku kata dah buang dulu. Mungkin benda tu masih ada lagi. So adalah orang yang pandai-pandai datang mengubat nenek aku. Katanya nenek aku ni simpan benda ni dalam cincin dia. Tadi sanggul. Benda ni benda-benda yang mewarisi tu, cincin. Cincin pula. And then mak saudara aku cakap cincin tu sebenarnya dah lama jatuh dalam telaga masa nenek aku sihat dulu. Tak tahu macam mana cincin tu boleh ada balik. And then lepas tu orang tu pun cubalah usaha juga ubatkan nenek aku. Dengan izin Allah, lepas dia berubat nenek aku meninggal. So kita macam tadi tu kita cakap sebenarnya tak tahu bila roh tu dah tak ada dalam jasad tu sebenarnya kan. Bila berubat dia akan ada terus dia hilang ni terus dia meninggal. Dia Tak tahu meninggal. sama ada dia boleh keluar ke ataupun macam mana ke. Kan sebab dia mewarisi. Tapi bila dia berubat dia terus hilang ke macam mana? Dia saka ni selalunya diputuskan. Diputuskan. Ya, diputuskan. Kalau contoh dia punya owner yang ada saka ni, pesakit yang patient yang ada saka ni, so kita minta dia lafaz untuk putuskanlah dia punya saluran tu. Selagi tuan tubuh tu tak putuskan, bermakna kalau contoh dia meninggal ke apa ke, dia akan diwarisi seterusnya dan seterusnya. Tapi yang cerita Izzah nak kongsi ni bukanlah cerita saka, tapi satu pengalaman seram yang Izzah rasa mungkin disebabkan lagu Ulik Mayang tu sendiri. So adalah masa Kau bisa tu tak boleh dengar lagu tu? So adalah Izzah ingat kan masa tu zaman sekolah dulu kita kan suka join kelab tarian, kelab-kelab kan. So Izzah adalah join satu kelab tarian tradisional. Time tu form 1 rasanya. So kita orang ni jenis lepas habis kelas pukul 5 tapi suka stay back. Sebab kadang bas lambat lah apalah. So kita orang 5 orang ni stay back. Stay back duduklah dekat dalam kelas tarian tu. Seorang duduk praktis tarian lah apalah untuk competition kan. And then masa tu kawan Izzah ni seorang dia gatal. Dia pergi, dia cakap lah aku nak praktis lah tarian Ulik Mayang. Dia siap bawa lagi kaset yang Ulik Mayang tu. Dia pergi, sebab dulu kan tak ada telefon. Kita main kaset lah. So dia pergilah buka. Lepas tu kita orang kat sini kita cakap, weh janganlah pasang kan. Dah lah pukul 5, 5.30 macam ni kan. So, tak elok lah. Tapi dia kata, alah tak apalah aku saja nak praktis kan. Dia pun duduk, dia pun pasang lah. Dia pasang duduk main macam tu. Kita orang yang kat sini, kita orang dah macam, tak apalah lantak lah kau duduklah situ kan. Time yang nak laju tu tiba-tiba lagu tu stop. Kita orang kat tepi dah macam, dah kenapa kan. Kita orang dah tak sedap dah. Lepas tu kita orang cakap lah kat dia. Dah lah weh jom lah kan. Kita nak gerak ni kan. Lepas tu cakap, janganlah tunggulah kejap. Aku saja nak praktis ni. Lepas tu kita orang dah macam dah geram kan. Kau ni memang nyusahkan kita orang je lah kan. Lepas tu dia keep on pasang balik. Tapi masa dia pasang tu, lepas tu belakang sekolah kita ni memang ada anjing tau. Lepas tu dengar anjing menyalak. Kita dah cakap, ni dah second dah ni. Tolong lah, jom lah kan. Dah cium-cium.
masa kita nak caw tu, okey dia macam cakap okey lah. Whatever lah korang ni macam penakut lah apa benda lah semua kan. Dia cakap macam tu, dekat dalam bilik tarian tu ada macam dulu ada stor kecil simpan plastik, kursi plastik kan. Bunyi gedung. Kita orang dengar bunyi tu memang kita orang keluar lah lari cepat-cepat kan. Lepas tu dah lari cepat-cepat tu ada pula seorang kawan ni tertinggal beg dia. Dia kata, "Weh, aku tinggal beg ni. Aduh, tolong aku nak." Aduh, kita orang dah macam, "Weh, kau ni menyusahkan dah." So kita orang tak kira, kita Izzah memang tak berani. So adalah seorang yang menari tarian tadi tu, dia cakap, "Okey, tak apalah. Korang ni penakut sangat, korang pergilah." Dia pun pergi. Dia pun pergi dengan kawan yang tinggal tu. Dalam bilik tarian ni biasa ada langsir, apa semua cermin kan. Dia perasan masa dekat langsir tu ada tangan. Bayangan je. Dia orang menjerit lah. Dia orang dah ambil tu, dia menjerit. Lepas tu kita orang dekat bawah kan. Kan kau dah rasa padan muka kau apa semua kan. And then hari yang besoknya tu dengan 2-3 hari ada praktis tarian, kelas tarian ni semua tak nak datang. Lepas tu kita orang cakap kat cikgu, ni budak ni buka muzik-muzik tu. Lepas tu cikgu cakap, korang lepas ni korang tak boleh stand back lah. Sebab korang buat perangai macam ni tak bagilah stand back. Biasa kita memang suka buat praktis, tapi sebab kes tu dia orang terus macam Tak step back lah. Tak step back dah lah. Dia lagu tu macam lagu spirit tau, lagu memanggil. Kalau Indonesia ni Lindsay Wangi kan. Kalau Malaysia ni memang okey. Terakhir kita ni. Kisah yang terakhir yang Kak bisa kena bacakan. Saka silat pendamping. Okey, kredit kepada Nurul Rashikah. Hai, saya Resi dari Johor. Cerita ni bermula daripada atuk saya. Atuk saya dulu seorang pengamal ilmu silat. Biasalah orang dulu-dulu seni pertahankan diri amat diwajibkan untuk melindungi keluarga. Silat yang atuk saya ambil ni ada selit ilmu yang tak berapa betul. Maksudnya jauh dari dasar Islam. Macam tu lah. Jadi selama atuk saya jadi pendekar, dia ada pendamping, saka keturunan. Atuk saya ada 7 orang anak-anak, yang last iaitu acu makcik saya. Dia mempunyai kelebihan untuk tengok benda-benda gaib. Disebabkan atuk saya kesihatan semakin susut, saka yang berada dengan atuk tu pilih acu untuk jadi pengganti. Tapi disebabkan tiada siapa yang sanggup nak terima saka tu, benda tu seolah-olah cuba mendekati anak saudara kita orang. Masa tahun 2012, time tu cousin saya Mira baru lahir, tapi hairannya badan dia sangatlah kering sampai nampak tulang. Isi badan pun tak nampak langsung. Biasanya baby baru lahir ni mesti gebu-gebu kan. Setiap malam cousin saya ni menangis tak henti-henti sampai tak ada suara. Macam seolah-olah nampak benda dekat tangga rumah atuk saya. Sebab hal ni, makcik saya decide nak bawa berubat dan ya, memang ada benda yang mengacau budak ni. Ada juga beberapa insiden lain yang berlaku bila mana ramai cousin-cousin kami ni decide nak tolak saka ni. Contoh satu hari tu ada maktih kami nampak ada makcik pakai baju hitam. Rambut putih mengurai, panjang, tengah perhatikan dia tidur. Dan akak saudara saya pun ada juga cakap yang kadang benda tu ada tenung. Cuma dia tak berani datang dekat bila akak saudara saya pakai minyak kasturi hitam. Dan kejadian yang paling teruk, cousin saya masa tu naik tingkat atas sebab nak ambil beg. Dan masa dia nak turun tu, perasan ada kotak-kotak yang dalam bilik tu bergerak. Lepas tu dia ada nampak abang dia bertenggek atas kotak tu, nak terjah ke arah dia. Berlari cousin saya turun sampai ke bawah. Last-last, abang dia rupanya elok je tengah makan. Kiranya benda tu sebenarnya cuba menyerupai abang cousin saya ni. Kira sampai dah tahap main rupa-rupa kita orang. Dan benda ni makin kita layan, makin dia suka sebenarnya. Kadang ada bunyi ketuk cermin atau radio, tiba-tiba berbunyi ke kami, memang buat tak indah. Allah, memang beremang. Kalau kita sekarang ni 2022, kita dah jauh daripada dulu punya ni kan. Zaman sekarang ni masih lagi orang ada lagi orang amalkan benda-benda ni. Ada lagi. Sebab dekat Kedah ada satu kampung ni. Ini kami sendiri dijemput untuk tengok satu ritual dekat kampung ni. Kan? Bila kita pergi tu, dia ada sediakan satu pondok. So dia ada letak darah lembu. Oh, ritual Yes. Ni kalau kata Kak Fiza umur 40 tahun, ini first Kak Fiza tengok. Tengok sebelum ritual ni dengar tu. cerita je. So tengok, dia ada letak
3 hingga 4. Kalau dekat utara dia panggil guri. Guri ni dia macam tepayan kecil. So dia akan letak 3-4 tepayan tu. Kak Fiza tanya orang kampung, kenapa buat benda ni? Dia kata kalau tak buat nanti ganggu. Semua kena ganggu. So Kak Fiza cakap, kalau buat tak ganggu. Ya, dia kata orang kampung terpaksa buat untuk tidak diganggu. So jadi bermakna dia dah ikat perjanjian tau dengan syaitan tau. Kalau tak buat kena ganggu. Kalau buat tak diganggu. Jadi setiap musim dia akan buat. Dia akan buat, Musim dia akan buat. bila tu? Kak Fiza tak pasti musim apa yang dia orang buat, tapi cumanya bila dia buat tu satu kampung akan berkumpul. Lepas tu ada darah lembu tu tadi. So ada yang menari. Masuk menari seorang, nanti pensan. Masuk menari seorang, nanti pensan. Lepas tu ada seorang pakcik tu dia cakap, nanti kalau siapa yang boleh nampak, akan nampak masa benda tu datang. Kan? Kak Fiza memang boleh nampak benda tu kan. So dekat dia buat satu pondok, dekat atas tu ada tangga. So ada lubang kecil je dekat atas bumbung. So benda tu masuk daripada situ. Dia datang macam dengan awan je. Bentuk awan hitam. Dan masuk daripada dalam tu ke lubang tu sampailah ke dalam tempayan yang Tempayan ada darah tu. Ya. So maknanya dia buat benda tu untuk laluan dia lah. Ya. Untuk laluan dia. Sebab dia satu nama ni Kak Fiza nak sebut nama apa. Dia memang sampai diteaterkan. Dia punya Diteaterkan Ya. apa upacara ni. ya upacara ni. Di teater tu muncul tak? Katanya Ke just buat muncul? katanya dia punya pelakon-pelakon dia pun ada terima efek daripada tu apa semua kan. Tapi Kak Fiza tak nak sebut lah, tak nak mention benda ni apa kan. Cuma sampai sekarang benda tu Masih lagi Masih sampai diteruskan sekarang. lah. ya masih lagi diteruskan. Sebab Ya, kadang maknanya yang ikat perjanjian tu ketua kampung ke? Sebab satu kampung dia kacau? Mungkin kebanyakan kampung tu daripada dia orang punya saudara adik-beradik ke apa ke kita tak tahulah kan. Tapi memang dah dah. jadi kepercayaan lah. Kalau tak buat je kena. Ya. Kalau dulu kita dengar orang tua-tua cakap, nanti kalau nak masuk kencing tu minta dulu. Minta izin. minta izin lah. Kata kan. Nenek Masuk nak hutan. kencing. Atuk nenek ni nak tumpang kencing Mana kan. ada. Siapa atuk nenek kita tu? Kita jadi cucu jin kan. Nak minta dekat jin tu, atuk nenek ni nak anak cucu nak tumpang kencing, ni anak cucu nak ambil buah ni. Dekat Maknanya siapa kita ni sebenarnya? anak cucu jin lah kan. Kita sepatutnya minta kat Allah Ta'ala perlindungan, betul tak? betul lah tu. Dia sebaik-baiknya pelindung kita kan. Dan itu saja, mungkin Kak Fiza ada sedikit nak cakap. Kita kepercayaan kita jangan lebih kepada benda tu lah. Memanglah kita kata hantu, benda mistik ni memanglah seram. Bila kita duduk sorang-sorang tengok cerita Mr. Bean, kita tak takut pun. Tapi cuba kita tengok cerita hantu. Kucing lompat kita cakap hantu. Bunyi plastik kita cakap hantu, betul. Pucuk pangkal hati kita. So macam mana kita nak kontrol kita punya rasa takut, start kontrol hati kita. Kalau kita pandai positifkan diri kita, insya-Allah kita kurang rasa takut tu kan. Macam Amir pula, kata-kata akhir daripada Amir sendiri. Okey, kata-kata saya mungkin daripada konklusi daripada cerita kita hari ni, jin, iblis, syaitan memang wujud dan mungkin menyerupai seperti hantu ke ni sekian, tapi itu adalah jin, iblis, syaitan saja dan dia memang wujud. Dan pasal saka pula, janganlah diwarisi. Harta pusaka boleh ambil dan boleh diwarisi. Itu kita suka. Itu dialu-alukan ya. Harta pusaka ambil je. Kita share. Yang tu boleh share. Jangan share, seorang je. Itu je kita dalam Seismik Seram jam 12, kisah saka keturunan. Kalau korang ada kisah yang nak di-share, jangan lupa komen kat bawah dan kita jumpa lagi dalam Seismik Seram jam 12. Assalamualaikum. Bye.